Dan yang kedua ialah dakwah Nabi Musa terhadap bangsa Kipti dan pemimpin mereka. Siapa pemimpin bangsa Kipti? Fir'aun. Tempat baginda dilahirkan, tempat baginda dibesarkan, tempat baginda bermukim tu, bumi Mesir. Jadi ada dua sasaran dakwah yang kena dilakukan oleh Nabi Musa. Ini benda yang sama yang berlaku kepada Arab musyrikin Mekah dulu. Benda yang sama. Contoh, paling last pun kalau kita tarik dan naik susu galur bangsa Arab ni, dia juga akan sampai kepada Nabi Ibrahim, tapi jaluran dia melalui Nabi Allah Ismail. Cuba tuan-tuan tengok dalam sejarah, selepas Nabi Ismail, untuk bangsa Arab tak akan ada seorang Nabi dan Rasul pun celah tu. Akan datang siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan boleh bayang tak tempoh masa yang begitu lama nak mari Nabi Muhammad tu, hak last pada depa Nabi Ismail. Macam-macam boleh jadi sebagaimana umat Bani Israel dulu selepas Nabi Yusuf nak mari Nabi Musa. Jadi itulah hakikat yang dihadapi oleh Nabi Muhammad. Bangsa Arab, kita tengok benda yang hampir sama. Mereka selalu mendakwa, mereka sering mendakwa mereka adalah anak cucu keturunan Nabi Allah Ibrahim, mereka anak cucu keturunan Nabi Allah Ismail. Ya. Dan kami ini mengikuti ajaran-ajaran dan syariat Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail. Ini yang saya nak sebut. Setiap dakwaan yang kita buat ataupun kita presentkan pada orang lain perlu ada bukti. Jadi kalau dia nak dakwa pada masa itu mereka mengikuti ajaran Nabi Allah Ibrahim, kita tengok contoh dia. Nabi Ibrahim mengajak manusia supaya mentauhidkan Allah dengan cara yang sebenar, tanpa adanya isu-isu yang membabitkan kesyirikan pada Allah. Tapi hakikatnya yang berlaku kepada Arab musyrikin Mekah, dah lama Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail tinggal, sebelum diutusnya Nabi Muhammad, apa yang berlaku? Mereka rata-rata adalah golongan yang menyembah berhala, menyembah patung-patung. Inilah yang disebut isu kesyirikan. Selain mereka beriman kepada Allah, selain mereka berdoa kepada Allah, tetapi mereka menjadikan patung-patung idola dan berhala mereka, yang entah mungkin ada yang dibuat daripada batu, ada yang dibuat daripada kayu, ada yang dibuat daripada tanah, ada yang dibuat daripada kurma dan sebagainya. Menjadikan mereka sebagai tempat permohonan, tempat wasilah selain daripada Allah. Ini isu syirik. Tuan-tuan, kalau dipertanyakan adakah benar Nabi Ibrahim mengajarkan hal tersebut pada mereka? Maksudnya kalau kamu nak minta pada Allah, kamu nak bermohon pada Allah, kamu bangunkan patung-patung berhala. Agak-agak boleh diterima tak jawapan tu? No, walaupun dakwaan kami anak cucu keturunan Ibrahim, tapi syariat yang kamu sambung dan kamu bawa belum tentu yang sebenar dibawa oleh Ibrahim. Begitu juga dengan isu penyembelihan. Isu korban pun dibawa daripada syariat Ibrahim. Sembelih unta ke, sembelih lembu ke, sembelih kambing. Yang jadi masalah, bila kamu menyembelih masyarakat Arab dahulu, kamu niatkan penyembelihan tu bukan atas nama Allah, tapi kamu niatkan penyembelihan tu atas nama patung berhala Al-Lata, patung berhala Uzza, patung berhala Manat, patung berhala Hubal dan patung-patung lain. Ini yang salah, bukan salah pada pengorbanan yang dilakukan tu. Cuma cara dia tak betul. Nabi mari nak betulkan benda ni lah. Begitu juga dengan bab ibadah. Bila kita tengok bab ibadah, haji warisan Nabi Ibrahim, tawaf sa'i warisan Nabi Ibrahim. Tapi corak dan bentuk pelaksanaan haji pada zaman jahiliah, bagaimana keadaan bila mereka tawaf Kaabah? Lagu mana? Tawaf dalam keadaan berbogel, tawaf dalam keadaan telanjang.
Oi, tak masuk akal kalau nak kata ni ajaran Nabi Ibrahim. Betul haji ajaran Nabi Ibrahim. Cara kamu tawaf ni bukan. Tu kamu buat sendiri-sendiri. Kamu reka sendiri-sendiri. Dan kalau kita tengok dalam ayat Quran sebut, mereka buat dua benda lain yang memalukan, menjijikkan. Dahlah tawaf tak pakai apa, sambil tawaf bertepuk-tepuk tangan dan bersiul-siul. Tuan-tuan boleh gambar dalam kepala, ada orang sedang tawaf ni. Kalau tawaf pusuk jantan belakang semak rumah kita tak kisah sangat. Ni tawaf depan Kaabah, rumah Allah, tak pakai apa, duduk bersiul-siul, duduk tepuk-tepuk tangan keliling Kaabah. Satu pemandangan yang jelek dan menjijikkan. Tak mungkin sama sekali untuk diterima bahawa ini adalah peninggalan daripada Nabi Ibrahim. Benar Nabi Ibrahim mensyariatkan haji dan pelaksanaannya, manasik tu. Tapi hak kamu buat ni, kamu reka-reka dah. Kamu reka-reka sendiri. Inilah nak perbetulkan, nak buat haji, buat cara yang sebenar. Pakai kain ihram. Nak tawaf, bacalah tahmid ke, takdis ke, memuji Allah. Bukan duk tepuk tangan, bukan bersiul-siul. Bukan nak tolak ajaran tu, tapi nak betulkan. Begitu juga ada yang style dulu bila balik daripada ihram. Bila balik daripada ihram, ada di antara mereka bila sampai di kediaman atau rumah masing-masing, mereka tak masuk ikut pintu depan. Mereka masuk ikut pintu belakang. Daripada ihram balik sampai rumah ni, kita ni daripada ihram, pintu depan tak masuk, dia masuk ikut pintu belakang. Nah, sebab tu dahulu orang-orang Arab Quraisy ni juga dikenali sebagai Al-Khumus. Al-Khumus. Maksud Al-Khumus ni, orang-orang Arab Quraisy saja bila balik daripada ihram masuk ikut pintu depan. Selain daripada Arab Quraisy, kalau balik daripada ihram masuk ikut pintu belakang. Ini pun mereka reka-reka juga. Sebab tu Allah sebut walaisal birra an ta'tul buyuta min zuhuriha. Tu bukanlah suatu kebajikan atau kebaikan bila kamu mendatangi rumah kamu daripada belakang, daripada pintu belakang. Cerita pasal itulah. Macam-macam depa reka. Bab sosialisasi ni tak payah kira lah. Bab berjudi ke, melacur ke, berzina ke, bunuh anak perempuan hidup-hidup ke, tilik nasib ke, bid'ah ke, khurafat, takkan nak kata ni Nabi Ibrahim yang ajak. Memang tak masuk akal. Okey, tuan-tuan boleh nampak dah. Benda yang samalah yang Nabi Musa nak rilis Bani Israel yang ditinggalkan sejak zaman Nabi Yusuf, dan benda yang sama Nabi Muhammad nak rilis yang ditinggalkan oleh Nabi Allah Ibrahim dan Ismail tu. Bukan mari nak buang benda tu, mari nak perbetulkan balik. Habaq dengan Allah, jangan buat syirik. Tauhid secara lurus dan murni. Kamu nak sembelih, jangan niat kepada benda lain, niat kepada Allah. Bukan nak buang ibadat korban tu, ibadat menyembelih tu. Nampak tak dua sisi persamaan? Sebab tu surah Al-Qasas ni ada satu surah yang kalau kita masukkan dalam sudut tersirat dia, dia ada persamaan yang cukup dekat antara bentuk dakwah Nabi Allah Musa dan bentuk dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tengok, ada satu ayat turun Rasulullah macam tadi tengah perjalanan. Dan surah ni adalah surah yang hujung-hujung Rasulullah nak berhijrah. Jadi ada panduan yang cukup besar. Sebab Nabi dah menghabiskan hampir 13 tahun dakwah dia di bumi Mekah. Sekarang Nabi nak berhijrah ke Madinah. Ada bentuk pendekatan dakwah yang berbeza. Kerana corak mad'u, orang yang Nabi hadapi di Mekah cara lain, tapi jenis mad'u yang Rasulullah nak hadapi di Madinah cara lain. Jadi sebab tu turun ayat ni. Dia nak suruh faham elok-elok, hadam elok-elok, dengar elok-elok cerita Nabi Musa. Nabi Musa dah menghadapi benda yang hampir sama dengan kamu wahai Muhammad sebelum ni. Jadi kita teliti beberapa perkara. Pertama ialah
Konteks dakwah Nabi Allah Musa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nombor satu ialah dari sudut rentang masa. Ada fasa-fasa tertentu. Nabi Allah Musa melalui dua fasa dakwah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun melalui dua fasa dakwah. Baik, Nabi Musa, apa dia dua fasa dakwah? Pertama ialah merujuk dakwah Nabi Musa alaihi salam sebelum menyeberangi Laut Merah. Tempoh masa dia berdakwah sebelum menyeberangi Laut Merah. Tempoh fasa dakwah Nabi Musa yang kedua ialah dakwah baginda selepas menyeberangi Laut Merah. Itu dua fasa. Kalau Nabi Muhammad, dia bukan merujuk kepada secara sembunyi dan secara jahar tu tak. Tapi fasa dakwah Nabi Muhammad sewaktu berada di Mekah dan fasa dakwah Nabi Muhammad selepas berhijrah ke Madinah. Itu persamaan dia, ada dua fasa. Konteks yang kedua ialah cara ataupun kaedah yang diguna pakai oleh kedua-dua rasul tersebut. Apa dia kaedah dia? Contoh, Nabi Musa, dakwah dia satu, macam kita sebut di awal tadi, pengkhususan dia kepada kaum dia Bani Israel. Dia nak perbetul kesilapan-kesilapan, ketidaksengajaan, kejahilan, kebodohan, ketidaktahuan mereka tentang syariat dan agama. Satu. Okey, konteks yang kedua, dia nak dakwah kepada bangsa Kipti. Satu bangsa yang menjadi, kita kata, tempat tinggal bersama di bumi Mesir, dan pemimpin mereka tu, penguasa Mesir masa tu, Fir'aun. Jadi ada cara dan kaedah yang berbeza. Kita nak betulkan balik orang yang dah memang satu agama dengan kita, cuma dia buat silap, cara dia lain. Macam kita nak perbetulkan sesama kita. Kita nak dakwah, kawan kita tu orang Islam, saudara kita pun orang Islam, cuma dia buat satu perkara, perbuatan ataupun tindakan yang melanggar batasan yang agama benarkan. Jadi cara kita nak cakap pada mereka pun cara dia lain, bentuk dia lain, tone dia lain, nada dia lain, benda kaedah dia lain. Tapi bila kita berhadapan, tapi bila kita berhadapan dengan individu seperti Fir'aun, yang mana tak mengenali Tuhan, tak tahu apa itu Tuhan, tak tahu apa itu agama, tak tahu apa itu syariat, ditambah pula dengan sifat dia yang sombong, meninggikan diri, buat ikut suka hati dia. Adakah bentuk dan cara serta kaedah dakwah sama ke dengan kumpulan yang pertama tadi? Confirm dia tak sama. Hak ni lagi teruk nak kena cerita tentang prinsip ketuhanan. Apa itu Tuhan, apa itu Nabi ke, contoh, apa itu malaikat, apa itu agama, apa itu syariat. Bentuk dia lain, tone dia lain. Sama juga dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad berdakwah kepada kafir musyrikin Mekah yang dah memangnya Islam, mengenali agama, mengenali Allah, cuma silap kepahaman, silap pengenalan tentang Allah, silap pengenalan tentang agama, silap pengenalan tentang ibadat, silap pengenalan tentang sosial, tentang muamalah. Mari nak perbetul jenis orang macam ni, cara dia berbeza. Bila Rasulullah duduk Madinah, sahabat-sahabat rata-rata yang dah memang terima Islam. Yang Rasulullah nak dakwahkan pun bukan benda-benda yang jadi asas dan basic di Mekah. Sebab asas dan basic di Mekah ni ialah tauhid. Tapi asas dan basic di Madinah ni bab ibadah dah.
Nak terangkan pasal semayang, nak terangkan pasal puasa, nak terangkan pasal zakat, pasal jihad, pasal infak, dia cukup berbeza. Boleh nampak tak? Dengan kata lain, apa yang Nabi Musa hadapi kaum dia Bani Israel, dia ada nada-nada ayat Al-Quran yang bersifat madaniyah. Bila Nabi Musa berhadapan dengan kaum dia Bani Israel, nada sifat dia tu ayat-ayat madaniyah. Sama macam Rasulullah berdepan dengan sahabat di Madinah. Tapi waktu Nabi Musa berhadapan dengan Fir'aun, berhadapan dengan ahli sihir, berhadapan dengan ahli nujum dan bangsa Kipti, nada dia ialah bersifat ayat makkiyah. Sama dengan nada dan sifat Rasulullah mendakwahkan kafir-kafir musyrikin di Mekah. Okey, dah nampak tak benda tu?